Senyap je. Nak tipu serba salah kan? Tak apa, kalau tak buat, ada masa lagi untuk buat ya. Okay. So, saya nak sambung lecture tadi. Tadi kita berhenti setakat macam mana nak cari probability. Kalau soalan tanya probability, tapi menggunakan CDF. Maksudnya F besar. Okay, macam saya kata example 12 ni adalah cari probability juga. Nampak ni, cari probability kan? Tapi dia bagi dalam information yang dibagi dalam PDF. So macam mana kita nak cari probability kalau dia bagi CDF, saya dah tunjuk tadi. Dan awak pun mesti rasa kalau soalan tu continuous dan dia bagi CDF, F besar, senanglah kerja awak sebab tak payah nak kena integrate ke apa. Nampak kan? Mudah kalau dia bagi F besar. Your problem kalau dia bagi F kecil tu susah sikit lah. So kalau dia bagi F besar, saya nak semua orang boleh jawab sebab mudah, dia substitute sahaja. Tapi ada orang dia excited nak integrate, dia bagi F besar pun dia pergi integrate juga, salah lah. Okay, sebelum saya start lecture, continuation lecture ni, ada beberapa announcement yang saya nak buat untuk semua orang, termasuk yang dengar recording ni. Okay, untuk revision ya. Kita orang kira tolak cuti raya, kita ada lepas UPS, saya kira daripada Jumaat ni lah lepas UPS 3, tolak cuti raya. Kita ada lebih kurang berapa belas hari sahaja sebelum exam. Exam maths bila? First kan, 19 hari bulan 5. Okay. Dan dah tolak cuti raya seminggu huha-huha tu kan. Ada lagi beberapa belas hari sahaja. So ingat tak yang kita ada team MacBus yang kita orang bagi soalan dekat awak tu? Dekat site tu kan. So kita orang dah tak buat soalan objektif untuk topik 8, 9 dan 10 memandangkan awak punya exam dalam bentuk subjektif. So dah tak ada soalan ABC tu. Last kali soalan objektif tu adalah exam MacBus yang ke-11 tu lah. So apa yang kita orang buat adalah kita orang akan blast satu hari satu soalan dekat dalam site tu. Dan saya pun akan ingatkan juga dalam channel. So apa kerja awak? Awak akan buat soalan tu dalam masa 24 jam dan hantar dekat saya. Okey, saya nak tanya. H5P4 lah memandangkan saya dengan H5P4 sekarang. Yang lain kena ikut je jawapan H5P4. Awak nak solution tu hantar dalam Telegram atau dalam GC. Setiap hari yang saya buat. Telegram. Okay. So saya setuju Telegram lah. Macam kita buat model question. Ingat tak saya suruh buat model question soalan pendek tu kan? Pasal awak terus hantar, saya terus check kan? So itu konsep dia. Kita tak bagi satu soalan satu hari sampai 5 soalan tak. Kita bagi satu hari satu soalan, so kena terus buat lah. Kalau awak tak buat, nanti awak rugi sebab kita tak boleh nak keep on track. So satu hari satu soalan, kita buat 5 soalan untuk topik 8, 5 soalan untuk topik 9 dan 5 soalan untuk topik 10. So ini akan berlangsung sepanjang hari sebelum exam, start hari Jumaat ni. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Berhenti kat Khamis sebab Jumaat tu awak nak balik kan. Nanti kan sibuk-sibuk nak balik kerja flight apa semua, dah lupa dah nak buat tu. So kita stop sampai Khamis lah. So Khamis, lepas tu nanti naik cuti, sambung balik Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. So kita berhenti sampai Isnin. So Selasa, Rabu tu awak boleh dah tak adalah. So awak boleh revise balik mana-mana soalan yang dah buat sebelum ni. Khamis tu awak exam. So kita orang dah susun 15 soalan setiap hari. Satu soalan pendek untuk awak try jawab. Boleh? So bolehlah sediakan buku tulis yang kecil ke apa ke kan. Supaya awak boleh buat setiap hari dalam tu tulis tarikh.
apa soalan dia, snap, lepas tu nanti hantar dekat dalam komen discussion dalam channel tu lah. Boleh? Okay. So, macam tu cara dia. So, jangan tiru kawan punya lah. Sebab bukannya assignment ke apa kan. Ini untuk tengok awak sendiri faham ke tak. Dan saya akan tanda. Kita lebih bagus belajar daripada kesalahan. Failure is a good teacher. So, kalau salah working tu, saya akan betulkan. Ataupun saya mungkin tak sempat nak tanda satu hari tu sampai 128 orang punya tak. Okay, saya akan scroll tengok yang mana yang okey, saya akan pilih dan kita akan paparkan solution yang cantik tu. Nanti awak boleh tengok dekat dalam Google site tu. Dan boleh check juga jawapan sendiri. Cuma saya nak tengoklah awak hantar. Maksudnya awak buat lah kan. Boleh je dia buat seorang-seorang, lepas tu dia simpan tak tunjuk pun dekat saya. Boleh, tapi awak kan berguru, so berguru kan adalah tunjuk dekat cikgu awak punya solution. Okay? Boleh? Okay, thank you H5P4 dan semua. Kalau lepas ni ada tukar fikiran, tak naklah hantar kat Tele, nak hantar kat GC. Sebab Tele nanti orang lain boleh tengok solution saya. Macam tu. Kalau nak macam tu pun bagi tahu lah kat saya. Saya tak kisah mana-mana. Okay, bermula bila? Jumaat ni, 22 hari bulan 4. Okey. So hari ni kita nak teruskan apa yang kita belajar dalam lecture tadi. Tak faham terus tanya. Tak nak salin dulu, nak dengar dulu, nak fahamkan dulu. Tak ada masalah. Benda ni record kan, ada dekat dalam YouTube. So bila-bila awak boleh pause, dengar balik and so on, screenshot ke apa. Nak screenshot ini pun saya tak ada masalah. Okay, kalau awak nak dengar dulu. Okey. Tadi ada Aisyatul tanya saya sesuatu benda yang penting yang saya lupa nak mention dekat lecture sebelum ni. Berkenaan ini kita sambung yang ni tadi. Ya, saya tulisan dah buruk. Bila kalut tu lagi buruk. Maaf lah. Okay, contohnya soalan ni. Nampak kan? Okay. Kita fokus kepada soalan B Ashraf dengan Afiq nampak tak? Nampak madam. Okay, thank you. So, soalan tanya probability X between 3 dengan 6. Okay, ini adalah soalan continuous. So, kalau soalan tu dia ada equal kat sini pun benda yang sama ataupun dia equal dekat 6 pun dia adalah benda yang sama ataupun dua-dua dia equal pun benda yang sama. Awak jangan nak ambil 2 lah. 2 dengan 5. Jangan macam tu. Ini adalah continuous So tadi formula dia apa kalau kita ada CDF? F6 minus F3. Okay. F6. Nak ambil yang mana? Yang second. Kawan awak kata yang second. Kalau saya ambil yang satu ni betul tak? Yang ketiga ni. Jawapan dia betul. Kenapa? Ini adalah continuous. Continuous. So 6 kan dia punya borderline kan? Border kan? Sempadan dia kan? So 6 ni awak nak pakai function yang ini pun betul. Awak nak pakai function yang ini pun betul juga. Kalau tak percaya, cuba kita pakai function yang kedua ni. F6 maksudnya kita substitute 6. So 6 tolak 1 berapa? 5. 5 kuasa 2 berapa? 25 bahagi 25 berapa? Sama tak dengan ni? Sama. Okey. Ini adalah konsep dalam continuous yang penting bila dia bagi dekat kita CDF. Okay, ataupun tadi mungkin awak tak masuk masa saya explain ni sebab tadi tengah jalan ke apa, saya bagi tahu balik. Kita hanya boleh substitute nilai ni kalau kita ada F besar. Jangan dia bagi F kecil, lepas tu awak pun buat suka hati. F6 tolak F3 macam tu. Kalau dia bagi F kecil, apa formula untuk cari probability ni? Integration from 3 to 6 Fx dx. Ini kalau dia bagi F kecil x. Ataupun nama dia PDF. Probability density function. Okay.
So kita hanya boleh substitute ni kalau dia bagi F besar. So F3 berapa? 3 tolak 1 kuasa 2 per 25. So 3 tolak 1, 2. 2 kuasa 2, 4. 1 tolak 4 per 25, berapa jawapan dia? 21 per 25. So this is the probability between 3 to 6. This is the probability 21 to 25. Awak akan tahu awak salah kalau probability yang awak dapat ni lebih daripada 1. Sebab probability takkan boleh lebih daripada 1. Malas saya nak bangun tutup lampu. Awak nampak ke? Kita teruskan je lah. Okey, tadi saya kata saya nak ajar pula macam mana daripada PDF, macam mana daripada CDF nak jadikan dia sebagai PDF. Maksudnya ni F besar lah. Dia bagi dekat kita F besar. Nampak ni F besar. Dan kita nak jadikan dia F kecil. Hari tu kita buat macam mana F kecil ke F besar? Kita integrate. Negative infinity to X ft dt kan. Ingat tak formula ni yang saya ajar dalam lecture tambahan hari tu. Okay, so sekarang kita nak tengok macam mana daripada CDF kita nak pergi ke PDF. So integrate, reverse operasi dia apa? Differentiate. So differentiate lah. So differentiation lebih mudah berbanding integration. So kita tengok contoh 16 ni. Okay, kita akan buat satu-satu. Sama macam hari tu. Kawasan satu-satu. So kawasan yang pertama adalah ini. For X less than 2. Kenapa saya tak buat number line macam PDF hari tu? Sebab ini CDF, kita tak nampak dia dalam bentuk number line. Sebab dia adalah longgokan. Daripada awal, lepas tu tambah yang seterusnya, tambah yang seterusnya, tambah yang seterusnya. Kita tak nampak dia dalam bentuk number line. Kalau F kecil, yes. Awak boleh pecahkan. Daripada sini ke sini, apa F dia. Dari sini ke sini, apa F dia. Tapi bukan untuk CDF lah. So tak perlu buat number line. Number line tu hanya kalau dia bagi F kecil. Okay. For X less than 2, Fx dia adalah differentiation of the function lah. Apa function dia? 0. So differentiate kosong dapat berapa? Takut nak jawab. Kosong juga. Okay, seterusnya for X between 2 and 4, Fx kita adalah differentiation of X over 20 minus 1 over 10, which is equals to, okay, jangan takut 1 per 20 ini hanyalah skala. Maksudnya nombor. Kalau awak ada 2X, differentiate 2X dapat berapa? 2. Mana datang? X ni dia jadi kuasa kosong. So jadi 1 lah. So sama lah dengan ni. Differentiate X dapat berapa? Dapat 1. Darab dengan 1 per 20. Dapat 1 per 20. Differentiate X ni dapat 1. Sebab tu jawapan dia 2 sahaja. Okay. So jangan takut kalau nombor yang dia darab tu, skala yang dia darab tu adalah pecahan. Okay, 1 per 10 constant. Differentiate constant dapat 0. So tak payah tulis apa-apalah. Okay, seterusnya untuk kawasan X between 4 to 13, Fx dia adalah differentiation of X over 10 minus 3 over 10. Which is jawapan dia 1 over 10. And last sekali, for X more than or equals to 13, Fx dia adalah differentiate 1. Dapat? Differentiate 1 dapat berapa anak-anak? 0. Okay, so ini adalah 4 Fx kita. Yang dah dapat F kecil ni barulah saya boleh buat number line kalau nak buat number line.
Nampak 2, 4, 13. Ada lagi tak? Tak ada. Ni infinity, ni negatif infinity. Daripada 0 ke 2, berapa dia punya function? 0. 2 ke 4, 1/20. 4 ke 13, more than 13, 0. So kita boleh listkan jawapan kita ni. So kita boleh tulislah jawapan kita. Fx is equals to 1/20, 1/10. Macam tu je ke? Tak, ada lagi satu, 0. So 1/20 adalah milik x between 2 to 4. 1/10 adalah milik 4 dengan 13. Okay, 0. Otherwise. Ingat, kita belajar PDF dulu. 0, otherwise. So ini jawapan kita. So ini CDF, ini PDF. Okay. Mudah tak? Okay, yang ni lebih mudah. Kita tak payah nak consider interval sebelumnya. Tak payah nak tengok, nak tambah-tambah, nak kena tambah dari awal, tak. Sebab ini adalah differentiation. Compare tu daripada PDF nak ke CDF hari tu, lebih complicated lah masa kita kena integrate FTDT ni. Oh, ada ruang kat bawah ni. Tak apa, muat je situ. Okey, ada lagi satu soalan ni. Memandangkan dia mudah, bolehkah awak try buat sendiri? Ni DIY DIY, tapi saya bagi jawapan dia kat awak lah. Nanti kan sesat pula. Fx is equals to 2x minus 1 over 25 ni 0. So this one for x between 1 to 6. This one otherwise. Okay, try buat contoh ni so that awak nampak betapa mudahnya daripada CDF nak pergi kepada PDF. Boleh Afiq dengan Ashraf? Boleh follow? Boleh, madam. Okay. Okay. Okay, last sekali untuk topik 9. Kalau hari tu discrete, kita belajar macam mana nak cari expectation dengan variance. So continuous random variable pun kita nak belajar macam mana nak cari expectation dengan variance. Okay, so saya recap baliklah kot sikit. Apa yang awak belajar dalam discrete hari tu. Kalau nak cari expectation, summation of x darab dengan probability dia. Apa beza dengan continuous? Instead of summation, dia pakai integration. Daripada negative infinity to infinity ni maksudnya the least value dalam interval awak sampai the highest value, minimum value sampai maximum value lah. Okay. X darabkan dengan fx dia. So saya rasa tak susah pun nak hafal sebab discrete x darab probability dia. Kalau continuous, x darabkan dengan probability fx dia jugalah, PDF dia juga, f kecil x ya. Okey. Pun property dia sama juga. Kalau ada skala, kita boleh darabkan letak luar je A tu. A letak luar, nampak ni. E AX plus B adalah A EX plus B. Sebab E B pun B juga. Sama juga dengan variance. Okay. Variance kita pakai formula yang sama dengan discrete. Beza dia masa nak dapatkan
EX ni lah yang beza dia. Kalau discrete dia adalah summation of X squared darab probability. Tapi kalau discrete dia adalah integration of X squared darab Fx. Kita nampak ni. So ini adalah EX squared. Okay, kita buat contoh lah. Ni teori je. The continuous random variable X has the following probability density function. Dia bagi dekat kita PDF. Kalau dia tak sebut pun, kita tahu dia bagi PDF sebab F kecil. Dia bagi function F kecil. Small letter F. So soalan tanya, find the mean of the random variable. Saya ada sebut sebelum ni masa ajar discrete, kalau soalan tu bagi tahu perkataan mean, average, expected value, yang ni yang ramai orang confuse. Expectation. Apa maksud dia? Maksud dia adalah EX. EX lah, kita nak cari EX. Okay. So find the mean of the random variable X. So kita sebenarnya nak cari EX. Kita pakai formula. Apa formula dia tadi? Integration from negative infinity to infinity. Tapi kita dah tahu soalan kita ni paling sikit value dia berapa? 0 sampai 4 lah. X darabkan dengan Fx dx. Macam ni. Okay. Saya suka buat number line. Saya tak tahu kenapa. Sebab bagi saya kalau continuous, dia bagi PDF. Kalau number line ni saya senang nampak dan saya tak careless masa nak pilih function dia. Terutama sekali bila dia melibatkan dua function macam ni. Okay, saya buat number line Number line untuk continuous dia mesti negative infinity sampai infinity. So kita start daripada 0, 2, 4. Okay, awak nampak dekat sini negative infinity to 0, PDF dia adalah 0. Fx dia adalah 0. 4 ke infinity pun 0 juga. Dia tak sebut pun cikgu kat sini x less than 0, 0. Ni kan ada otherwise. Apa maksud otherwise? Selain daripada interval yang ni. Okay. So 0 to 2 function dia adalah x over 6. 2 to 4 function dia adalah 1 over 3. Okay, sebab formula expectation from negative infinity to infinity. So ini kosong-kosong ni kita tak tulis lah kan. Kita nak jimat masa dan dakwat kita. So kita tak tulis. Negative infinity to 0, 0. 4 to infinity, 0. Kita tak tulis. Tapi kita tahu untuk dapatkan negative infinity to infinity tu, dia ada dua function. Satu 0 ke 2. X darabkan dengan Fx dia. Apa Fx untuk 0 ke 2? X over 6. Darablah dengan X over 6 macam tu. Plus 2 to 4. X darabkan dengan 1 over 3. Awak jangan ambil dia punya Fx je. Kita kena darabkan dengan X ni. Barulah formula mean, expectation. Kalau tak, sebenarnya kita kira probability kalau kita tak darab X tu. Okay, so sekarang solvekan. From 0 to 2, x squared over 6 dx plus x over 3 2 dx. So dekat sini, kiralah ni integration je. X squared over 6. 2. Integration je cikgu pun. Integration biasa je ni. So jangan takutlah. X over 3 kita integrate dapat x squared over 6. 4 tu, lepas tu substitute nilai kita dapat 2 kuasa 3, 8.
8 per 18 tolak kosong plus 4 kuasa 2 berapa? 16 per 6 tolak 2 kuasa 2 4 per 6. Okay, awak pun gunalah kalkulator kesayangan tu. Dapat 22 per 9. Tak apa, saya dah kira. Okay. Okay, boleh? Expectation, expected value. Okay, satu settle. Seterusnya dia suruh kita cari variance. Okay. Habis dah ni. Sikit lagi. Variance X adalah E X squared minus EX squared. Okay, ini adalah formula variance. Discrete pun kita pakai formula yang sama. Continuous pun kita pakai formula yang sama. Beza dia adalah masa nak cari EX ni. EX ni awak dah ada kan dekat atas. Jawapan dia berapa? 22 per 9. So nanti kita substitute sahajalah. Yang kita tak ada adalah ini. Ini kita tak tahu berapa. So kita kena cari dulu EX squared ni. Okay. Ada orang dia terus cari dalam ni. Pun tak ada masalah. Tapi saya suka buat satu-satu. So cari dulu EX squared. Apa formula untuk EX squared? Integration from negative infinity to infinity X squared Fx dx. Kalau dekat sini E apple. X kuasa apple. So masa nak cari ni pun X kuasa apple juga. E X kuasa 5. Ni pun X kuasa 5 juga. Tapi Fx ni kena kuasa 5 ke? Tak. Fx tu Fx sajalah dia yang original. Okay. Yang berubah hanyalah value X tu sahaja. Burung. Okay. So, sebab function kita tadi ada 2. 0 ke 2 dengan 2 ke 4. So, 0 to 2. X squared darab Fx dia. Apa Fx dia? Apa Fx dia? X squared over 6 kan? Oh, X per 6. Sorry. Okay, ni function dia. Fx dia. X per 6. Dx. Tambah anyone? From? 2 to 4. X squared. 1 over 3 dx. Okay, sekarang masa untuk solvekan sahaja. Ini chapter 9 ni dekat sini je. Berhenti sampai sini. Okay, yang bawah ni dah masuk topik 1. Walaupun topik 1 sebenarnya tak keluar apa exam, tapi simple integration yang awak still kena tahulah. Alright. Okay, saya solvekan kejap. Ni x cube over 6 dx plus from 2 to 4 x squared over 3 dx x power of 4 over 24 to 0 plus x cube over 6. Salah, 9. Ya, kenapa Afiq, Ashraf nak tanya apa-apa ke? Tak jadi. Tak jadi. 16 per 24 tolak kosong tambah 4 kuasa 3, 64 per 9 tolak 2 kuasa 3, 8 per 9. So awak pun gunalah kalkulator awak, dapatlah 62 per 9. Ini ke jawapan dia? Tak, kita nak variance. Ini baru EX squared. Kita nak variance. So apa itu variance tadi? Variance adalah E X squared minus EX squared.
So EX squared kita dah dapat 62/9. EX berapa tadi? 22/9. So kena kuasa 2 lah. Ni ada kuasa 2. So pun kira dapat 74/81. Ini adalah variance dia. Kalau dia minta standard deviation, square root kan sahaja. Kena ada plus minus ke? Tak. Sebab dia nombor, numerical. Dia bukan algebra. Okay. So last slide untuk hari ini dan topik 9. Soalan tanya properties of expectation dengan variance. Ini maksud dia E1 minus 3EX. Okay, so E1 adalah 1, 3EX adalah 3 darab 22/9. So jawapan dia negatif 19/3. Boleh negatif, jangan risau. Ini value mean, purata. Boleh purata, boleh negatif. Alright. Variance 1 minus 3x adalah variance 1. Tengok betul-betul dia bukan tolak. Variance takkan ada tolak sebab depan ni dia kuasa 2 nanti. Plus 3 squared variance X. Saya dah ajar property variance dengan expectation ni dalam discrete. So properties ni kita pakai sama untuk continuous juga. So kalau awak, kenapa 3 kuasa 2? Kenapa? Pergi balik tengok yang hari tu Saya ada tulis dia punya properties tu. Variance 1. Ada sesiapa ingat? Variance of a constant. 0. Variance, kalau expectation E1, 1. Tapi kalau variance untuk 1, untuk constant, kosong. Plus 9 darab variance X. Apa tadi variance X awak? 74/81. So jawapan dia 74/9. Dan last kali, 5 variant 1. 5 variant 1 plus 5 times 3 squared variant X. Sebab pada asalnya ini adalah 5 darab variance. Saya buat ni. Ni pada asalnya dia adalah variant 3x macam ni. Tapi sebab kita nak keluarkan 3 tu, dia akan jadi 9. 3 kuasa 2. Variance X. Okay, ini adalah property untuk variance. 5 variance 1. Variance 1 is 0 times 5 is 0. So 5 darab 9, 45. 45 darab dengan variance X, which is 45 darab 74/81. So jawapan dia 370/9. So maksudnya bila soalan tu tanya properties macam ni, awak tak perlu kira ni. Saya kata tadi kalau E apple ni kan, E 3x, kita boleh kira sebenarnya. Integration from negative infinity to infinity, 3x time fx dx macam tu. Boleh kira. Tapi kita tak perlu kira. Jangan kira. Sebab kita boleh terus pakai property. Ini kalau kira maksudnya awak kena integrate apa semua balik. Darab dengan 3x. So kita tak kira menggunakan formula. Kita terus gunakan property. Ni kira juga cikgu. Ya, kita kira tapi guna properties. Okay, so dah habis dah topik 9. So saya kira ada 6 bahagian saya buat dalam topik 9 ni. 2 saya ajar discrete, lagi 4 saya ajar continuous. So topik 9 ni awak kena betul-betul faham kalau nak jawab soalan dia. Sebab soalan dia banyak jenis.
Ada yang dia bagi PDF, ada yang dia bagi CDF, ada yang minta probability, ada soalan tu discrete, ada soalan tu continuous. Okay, so saya harap saya dah cuba fahamkan dan cover semua untuk topik 9 ni. So kalau nanti buat latihan ada apa-apa masalah, tolong bagi tahu. Since semua orang pun dah siap discrete, ada 10 soalan discrete tu dah siap kan buat. So saya nak minta awak sambung buat continuous random variable punya konsep sebelum kita pergi kepada soalan past years dengan soalan revision McBus tu. Okey, tolong buat soalan 3. Lima. 7. 9. Saya rasa saya sebut nombor ganjil je. 10 dan 11. 3, 5, 7, 9, 10, 11. Ada berapa soalan? 6. So kalau senang nak ingat yang ganjil lah saya minta awak buat. Sebab saya boleh je suruh awak buat semua. Tapi awak kan tak cukup masa. Banyak kerja lain. So buatlah yang nombor ganjil tu. Okay, yang di studio. Yang di rumah dan yang di YouTube. Berapa tadi Ashraf saya suruh buat soalan? Continuous 9.3, soalan 3, 5, 7, 9, 10 dan 11. Okay, ada satu je soalan yang even number. Yang lain tu semua nombor ganjil je lah buat. Okay. So itu sahaja daripada saya. Thank you semua. Thank you H5P4. Jangan lupa kita akan masuk topik 10 minggu depan. Lecture topik 10. Isnin dan Rabu depan. Okay. Before dah dapat, tak apa, yang penting bukan calculator. Before dah dapat statistical table? Belum? Okay. Saya dah letak dalam laci dekat unit matematik yang nama saya tu. So P4 boleh ambil lah dekat situ. Saya rasa yang belum ambil P4 dengan P3 kot belum ambil. Nanti boleh ambil wakil kelas sebab kita nak guna minggu depan. So Afiq dengan Ashraf kalau dah tak balik college, tak ada statistical table, nanti saya bagi yang soft copy, yang PDF punya. So nanti boleh simpan elok-elok lah. Boleh? So yang lain pun yang dah ada kat rumah pun nanti saya akan bagi yang soft copy. So itu sahaja, dah habis topik 9. Buat latihan, ada masalah tanya. Thank you everyone. All the best for UPS tomorrow. Please do your best, please score. Itu saja pesanan saya. Assalamualaikum.